Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Saya memerhatikan jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri sebentar tadi, dan tentunya MIDA dan seluruh kementerian yang berusaha untuk meningkatkan pencapaian FDI kita. Namun dalam usaha untuk melonjakkan ataupun dengan izin untuk beralih daripada trajektori yang kini kita terperangkap dalam apa yang disebutkan dengan istilahnya middle income trap itu, dengan izin Datuk Yang Dipertua, sekarang ini kita tidak lagi sewajarnya bercakap tentang jumlah FDI semata-mata, tetapi quality FDI itu. Dan ini yang diperhatikan dalam perbahasan dalam belanjawan ini pun telah kita bangkitkan. Maka saya minta untuk Timbalan Menteri yang menjelaskan, kerana sudah ada Profesor Teknologi contohnya di Malaya bercakap tentang deindustrialization. Maka hari ini yang dipentingkan bukan saja total ataupun jumlah kuantumnya FDI itu, Datuk Yang Dipertua, tetapi quality FDI yang akan dapat melonjakkan dengan izin negara ini daripada apa yang disebutkan dengan izin structural shift from a low value added labor intensive to high value added capital and knowledge intensive industries. Kalau dapat Timbalan Menteri tolong perincikan, kerana ini akan menentukan kejayaan apa yang kita cita-citakan sebagai the high income economy, dengan itu sekaligus meningkatkan GNI per kapita. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor di atas soalan tambahan sebentar tadi. Seperti yang saya nyatakan dalam jawapan saya tadi, ada disebut bahawa kita menambah baik polisi pelaburan agar dapat menarik pelaburan yang berkualiti, terutama dalam industri berteknologi baru muncul, teknologi tinggi berintensif modal, industri berasaskan pengetahuan dan sektor perkhidmatan yang berkaitan perkilangan. Dalam hal ini tujuannya adalah semata-mata untuk meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia, terutamanya dengan menarik pelaburan yang bukan terlalu intensifkan buruh tetapi lebih berintensifkan teknologi dan bermodal tinggi. Dalam hal ini, suka saya laporkan di sini bahawa dalam minggu lepas saja Yang Berhormat Perdana Menteri telah mempengerusikan 2 mesyuarat yang berkait dengan topik yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat. Yang pertamanya dalam soal bioekonomi. Tidak lagi kita menggunakan istilah biotech saja, tetapi kita lihat bioteknologi itu sebagai satu pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi ala baru. Dan atas sebab itu mesyuarat ini yang dibuat setiap tahun telah melihat apa projek-projek yang sedang dijalankan sekarang ini yang sebenarnya melipat gandakan sumbangan GNI teknologi baru ini kepada ekonomi kita. Antara lain yang telah dilaporkan di dalam mesyuarat tersebut adalah mengenai satu projek besar-besaran di negeri Sabah yang berkait dengan aquakultur, iaitu dalam perladangan udang lobster yang julung-julung diusahakan di Malaysia, dan ianya merupakan satu pelaburan yang agak besar, mencecah berbilion ringgit, dan ini akan sekaligus meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Sabah sebenarnya, bukan hanya kepada syarikat tersebut saja, iaitu syarikat Darden daripada Amerika Syarikat, tetapi juga kesan kepada ekonomi setempat pun begitu positif sekali. Yang keduanya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah mempengerusikan sebuah mesyuarat berkait dengan inovasi yang melibatkan pakar-pakar dalam bidang tersebut dari luar negara, termasuk daripada Eropah, Amerika Syarikat dan sebagainya. Dan di dalam mesyuarat tersebut antara lain ada juga angkasawan daripada Amerika yang turut berkongsi pengalaman dan berkongsi pendapat mengenai apakah trend-trend baru di dalam
bidang inovasi di seluruh dunia dan bagaimana Malaysia boleh mengambil kesempatan di atas trend tersebut. Yang ketiganya, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pula baru kemarin telah merasmikan satu pameran dan forum peringkat antarabangsa di Pusat Persidangan Kuala Lumpur atau KLCC yang dianjurkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, yang mana MITI juga sedikit sebanyak turut terlibat kerana ianya berkait dengan industri, di mana kita telah melihat bagaimana inovasi ini dilakukan oleh masyarakat di kampung. Jadi ini pun satu pendekatan yang amat menarik sekali kerana kita lihat inovasi ini tidak terhad hanya kepada syarikat-syarikat besar saja yang mempunyai keupayaan yang besar, tetapi juga di peringkat kampung pun sudah wujud inovasi. Malah suka saya laporkan di sini, di negeri Kedah sendiri ada seorang usahawan yang sedang membina helikopternya sendiri. Ini pun satu perkara yang mungkin agak luar biasa. Kita tak sangka ada usahawan yang sanggup berinovasi di peringkat kampung sampai ke tahap yang begitu tinggi melangit lah katakan, sebab helikopter pun. Dan tapi itu membuktikan kepada kita bahawa usaha-usaha untuk kita menggalakkan inovasi ini di semua peringkat, bukan hanya di kalangan syarikat-syarikat besar, tetapi juga di kalangan IKS, malah usahawan-usahawan kecil di peringkat kampung. Dan ini usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia kita.